meninggal lama dah. Ayah kita meninggal lama dah. Tahu-tahu mak kita menjelma, ayah kita menjelma sebelah kita. Dia sebut pula kat kita, wahai anak, aku ni ayah kamu. Oh, masa tu tuan-tuan jangan rasa kita boleh handle kot. Kita bangun tidur terkejut pun kita mamai pergi berlari merata. Orang abang, "Kan ni bangun ni." Apa dia? Kita mana? "Weh, hang ada kat mana ni?" Kita pun, aku pun tak tahu kat mana ni. Kita pun tak tahu. Orang kejut kita, "Weh, kalau bangun." Orang bagi kat kita bantai lapang. Ni pergi tidur dalam. Kita pun ambil pergi masuk dalam bilik tidur. Kita pun tak tahu apa. Tu dalam keadaan bukan mati. Baru bangun daripada tidur separa mati. Kita jadi tak tahu ketahuan hala. Oh, masa ni para ulama cerita, hadis Nabi sebut dia mai menjelma sebelah kanan dan kiri kita. Saya doakan supaya kita semua dapat melalui frasa dan fasa itu dengan jayanya. Amin ya rabbal alamin. Sebab tu zikir kena amal. Zikir kena amal. Yang inilah yang menyelamatkan kita. Saya minta dekat Ustaz Nizam Arifin Al-Banjari tadi sebelum nak mai sini, dia ada baca satu zikir kat saya. Zikir tu saya baca putih-putih, dia baca tadi sambung. Jadi saya minta kat dia, dia tak bagi kat saya tadi lagi. Sebab kami sembang dalam telefon je. Sembang dengan orang alim ni, sembang dalam telefon 5 minit pun semua ilmu. Ustaz Nizam cerita, kata, ingat tak cerita tentang Abu Darda? Ketika mana orang main habak dekat dia, rumah dia terbakar. Dia kata, wallahi aku tak beriktikad pun dengan perkataan kamu. Orang main habak, wahai Abu Darda, rumah hang terbakar. Dia nampak rumah terbakar, kawasan kampung dia tu, kejiranan dia. Rumah hang terbakar mah. Abu Darda kata, demi Allah aku tak berpegang, tak beriktikad pun. Tak beriktikad. Akidah. Aku tak beriktikad pun, kata, rumah aku terbakar. Saat lagi mai pula orang kampung lain mai, Abu Darda, rumah hang terbakar. Sebab memang orang nampak kawasan tu tengah terbakar. Dia kata, demi Allah aku tak beriktikad pun dengan pegangan macam tu. Sehingga last kali semua kawasan itu terbakar, rumah dia rentung, hangui habis, kecuali rumah Abu Darda. Orang terkejut. Orang tanya Abu Darda, macam mana jadi macam tu? Bukan saja jadi rumah hang tak terbakar, hang siap ada i'tiqad dalam, kata, rumah aku tak akan terbakar. Dia kata, bukankah Habibi, kekasih aku, bagi tahu, siapa baca zikir ini 3 kali pagi, 3 kali petang, tidak akan menimpa musibah seperti kebakaran dan penyakit di dalam rumah dia. Dahsyat itu kau, sahabat Nabi. Kita tak ada maksurat pun kita tak mau baca. Ratib Al-Haddad kita tak baca, Ratib Al-Atas kita tak baca. Tuan-tuan ingat tak pejuang-pejuang Melayu dulu yang lawan penjajah? Nanti balik tuan-tuan cari, saya bagi bunga-bunga, sebab itu tak termasuk dalam silibus. Itu tak masuk dalam silibus kita. Sekadar nak habaq saja. Tuan-tuan balik nanti tuan-tuan type dalam Google, siapa dia, saya tak mahu habaq. Kalau habaq dah habis semua, tuan-tuan dapat dah. Pejuang-pejuang kita bila mereka jumpa jenazah-jenazah mereka, bagi clue je, raja. Tak ada, yang lain semua tuan-tuan cari. Orang jumpa dia, sebelah tangan pegang kitab. Jenazah ni sebelah tangan pegang pedang, pegang ni senjata. Kitab tu apa? Saya yakin hari ni kita semua tak ada dah kitab tu. Walhal dulu di bumi Melayu, amalan dalam berperang pegang kitab tu, baca perang. Apa nama kitab tu? Dalailil Khairat, nama kitab tu. Dalail al-Khairat, kitab himpunan salawat-salawat kepada Nabi. Dia banyak. Sebab tu orang tua-tua dulu cukup kenal dengan selawat, Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Satu. Tu yang kita baca doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Tu selawat tu.
Lepas tu kita baca lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq al-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Semua tu ada dalam kitab Dalailul Khairat. Himpunan selawat-selawat ke atas Nabi banyak. Dan hari ini yang setanding dan tebal dia tak tebal sangat, tak banyak pun selawat dia. Dalailul Khairat ada berapa aja, 100 ke berapa aja selawat. Yang hari ini ada satu lagi tambahan baru dikarang oleh ulama masih moden. Kami ambil selawat ini daripada anak beliau, iaitu Maulana Syekh Musa Ar-Ruhani. Ini ulama Pakistan ni. Kuburnya ketika beliau wafat wangi 7 bulan, sehingga akan mendatang fitnah kepada Maulana. Orang duk mai kubur dia, duk ambil tanah dan sebagainya. Terpaksa doa pula ke Allah, ya Allah tolonglah hentikan bau wangi ni, jangan bagi ada. Maka ulama sepakat anak keturunan semua Syekh Musa Ar-Ruhani kena kumpul sekali, duduk dekat satu tempat, sembahyang hajat, minta supaya dihilangkan bau daripada makam Syekh Musa Ar-Ruhani. Apa nama kitab dia? Selawat juga. Namanya Barakat Makiyah. Baca yang ni. Berapa selawat dalam ni? Kalau tadi 100 lebih ya. Hak Dalailul Khairat berapa ratus ya? Hak yang ni berapa? 805. Baca. Saya berani suruh tuan-tuan sebab itu amalan saya. Amal. Insya-Allah. Moden hari ni lah. Ketuk gong pun TV juga. Macam mana nak azan ke tak mau? Terus tak mau azan. Kalau azan boleh tak? Saja tanya lu. Orang tanya sebab apa? Mesti ada sebab kan. Orang lain terus ya, pasal saya nak suruh azan kerana satu hadis. Bukan ulama lain tak kira, tak. Malam ni sebab kita. Kalau ulama hebat, Tok Guru depan hebat, tuan-tuan kita orang biasa-biasa, berkat Tok Guru kita dapat. Saya ada, saya orang biasa. Jadi saya perlukan benda ni. Apa dia? Nabi kata siapa dengar azan, siapa dengar azan, lepas dia dengar azan, dia jawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah, asyhadu anna Muhammadan hayya 'alas salah, la haula wala quwwata. Kemudian dia baca doa penutup azan. Allahumma rabb hazihi ad-da'wati tammati was-salatil qa'imah. Kemudian dia sambung minta untuk Allah bagi kepada Nabi satu tempat nama wasilah. Sebab tu lepas kita baca Allahumma rabb hazihi ad-da'wati tammati was-salatil qa'imah, kita akan sambung ati sayyidana Muhammadanil wasilata. Itu nama tempat. Dalam syurga ada satu tempat nama wasilah. Nabi kata, siapa doa lepas azan minta dekat aku wasilah tempat tu, aku nak tempat tu, minta untuk aku. Siapa dengar azan, jawab azan, minta doa lepas azan, minta wasilah untuk Allah bagi kepada Nabi. Nabi kata dalam hadis tu, halat lahu syafaati, wajib bagi dia dapat syafaat aku. Malam ni saya tak ada apa nak bagi kat tuan-tuan. Kalau dapat jawab azan malam ni ramai-ramai. Sebab tadi maghrib kita naik motor lah apa kalut. Ni kita semua tengah ready majlis ilmu. Boleh tak Ustaz? Azan. Boleh no? Tak izin. Lagi satu alasan ya. Bukan semua orang yang duduk kawasan sekitar ni mai kuliah kita, yang duduk ada apartmen semua tu kan. Jadi mereka semua semayang Isyak, tunggu azan. Nanti kalau kita tak azan malam ni, dia ingat malam ni tak ada Isyak. Tuan-tuan, azan nak bunyi dah. Jangan lupa jawab azan ya. Lepas tu kita baca doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, marhaban.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, marhaban. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا لا حول ولا لا حول ولا قوة. الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih pihak masjid bagi peluang nah. Sebab pihak masjid nak suruh buat terus kan, saya minta izin boleh buat. Terima kasih nah. Terima kasih. Suatu hari sedang Nabi Sulaiman alaihi salam duduk nak mesyuarat. Tiba-tiba Nabi Sulaiman diziarahi dalam mesyuarat itu oleh malaikat maut. Nama pena dia malaikat maut. Nama betul dia malaikat Izrail. Cerita ni tuan-tuan boleh buka dalam kitab, nanti tuan-tuan tulis ya. Nama kitab dia Al-Majalis, kitab kafta alif ba, kitab Al-Majalis alif lam mim jim alif lam sin, Al-Majalis As-Saniyah alif lam sin nun ya ta marbutah, yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fushni, nama syekh dia. Okey, so dalam kitab ni syekh ni ceritalah Nabi Sulaiman duduk nak mesyuarat. Tiba-tiba Nabi Sulaiman didatangi oleh malaikat maut. Nabi dengan para malaikat best friend. Maknanya malaikat bila mai boleh jadi mai melawat, tanya khabar, menyampaikan wahyu. Mai nak bagi tahu kata ada nabi lain yang sezaman dengan kamu. Semua tu ada cerita di dalam Quran. Nanti tuan-tuan baca. Saya bagi kesimpulan mudah saja.
Jadi Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman bin Nabi Daud alaihi salam didatangi oleh malaikat maut. Sedang malaikat maut berbual-bual bersama dengan Nabi Sulaiman alaihi salam, tiba-tiba terpandang malaikat maut kepada satu orang manusia, satu susuk tubuh. Bukan pandang biasa. Kalau dalam kitab dia kata pandangan dia macam merenung, macam dia macam tu. Jadi orang yang bila dipandang macam itu, tuan-tuan pun kalau saya pandang lama lagu tu, tuan-tuan pun rasa, aku tak butang baju juga, ustaz dah tengok lebih kurang kan. Jadi malaikat mau pandang dia macam tu. Jadi dia rasa tak selesa. Bila dia rasa tak selesa, dia gelabah. Malaikat maut dah habis sesi bersama dengan Nabi Sulaiman. Malaikat maut beredar. Laki ni tak tahu malaikat maut, dia tak tahu sebab jadi macam orang. Kemudian lelaki itu pergi jumpa dengan Nabi Sulaiman. Dia kata, wahai Nabi Allah Sulaiman alaihi wassalam, siapakah yang bersama dengan tuan sebentar tadi yang merenung tajam ke arah saya? Pandangannya membuatkan saya tidak selesa. Maka jawab Nabi Sulaiman, itu malaikat maut. Jujur, terang kalau kita mungkin tak ada siapa kot, dia tak tengok kau hang terasa kot, segan nak abang atas malaikat maut, betul? Kalau tuan-tuan mai duduk makan dengan saya sekali lagi, kita makan, orang tanya, ustaz siapa sebelah saya? Ni malaikat maut. Tuan-tuan makan mu mengkelan tu. Betul. Dia jadi tu. Tambah lelaki ni bukan duduk dengan ustaz, dia duduk dengan Nabi. Dia tanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata, hak tu malaikat maut. Terus dia kata, kenapa dia pandang saya macam tu? Saya rasa takut. Wahai Nabi Allah, tolonglah jauhkan saya daripada malaikat itu, saya tak mau jumpa dia. Nabi Sulaiman alaihi salam tanya, kamu nak saya buat macam mana? Mintalah angin bawa saya pergi negara yang jauh. Nanti tuan-tuan boleh tengok nak angin menjadi kerajaan kepada Nabi Sulaiman. Ada cerita dalam Quran, okey? Hak tu dalil teguh Nabi Sulaiman dia boleh arahkan angin. Dan Nabi Sulaiman kalau nak travel, orang lain ambil perjalanan sebulan, Nabi Sulaiman sehari sahaja. Dia relax, dia angin bawa dia. Kalau tuan-tuan payah sangat nak faham, tak boleh nak faham sangat, perlukan contoh, ambil Dragon Ball awan guling. Tak faham sangat dah. Okey. Ini Nabi Sulaiman lagi hebat daripada itu. Okey, selesai cerita dia habis. Kalau tak faham, macam mana boleh duduk dekat atas awan? Awan boleh ke? Bukan tembus ke? Tengok cerita Doraemon, dia boleh kerahkan awan. Okey? Kalau tak faham sangat, Nabi Sulaiman dia boleh gerak dengan angin. Ada cerita dia dalam Quran. Kemudian Nabi Sulaiman pun mengarahkan angin dalam kitab tadi. Apa nama kitab dia tadi? Punca dah. Al-Majalis. Sebut boleh. Al-Majalis As-Saniyah. Al-Majalis As-Saniyah. Cuba sebut. Itu nama kitabnya. So dalam kitab tu dia kata apa? Nabi Sulaiman arahkan. Nabi Sulaiman, okey, ni senang, semua orang boleh jawab. Nabi Sulaiman ada di negara mana? Tempat yang orang berebut sekarang ni. Pandai menjawab betul. Dekat Palestin. So Nabi Sulaiman dekat Palestin duduk kat sini. Nabi Sulaiman arahkan angin tadi, bawa dia pergi ke kawasan India lah kita kata dalam tu. Belah sinilah kepulauan India belah sana, Sri Lanka apa belah sana. Jauh. Nabi Sulaiman kata, angin bawa dia. Angin pun bawa dia. Bawa dia sampai sahaja di India. Dia turun daripada angin tu. Malaikat maut tadi ada depan situ, cabut nyawa dia, gedebam, jatuh dia, wafat di situ. Kemudian malaikat maut kembali ke Nabi Sulaiman, ziarah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tanya soalan, kenapa kamu tadi memandang tajam kepada lelaki tadi sehinggakan dia tidak selesa? Kata malaikat maut, aku ketika berbual dengan kamu wahai Nabi Allah Sulaiman, aku terkejut kerana aku memerhatikan seorang lelaki di dalam senarai maut aku, dia sepatutnya meninggal dalam beberapa minit lagi di India. Kenapa dia masih berada di sisi kamu? Tu dia. Apa makna dia? Firman Allah Ta'ala surah Al-A'raf ayat 34.
ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Semua orang ada ajal dia, tapi bila kata ajal sampai, dia tak akan terdahulu, dia tak akan terkemudian. Kalau Allah kata 755, 755. Dia tak akan jadi 754, dia tak akan jadi 756. Bagus lah tajuk ni, bersempena dengan corona kan, mengaji siap-siap kot-kot lah. Faham tak faham sudah. Dia tak payah nak telan kan kalau cakap tu kan. Payah nak telan kan. Tapi kita kena terima. Hari ni isteri saya Dr. Putrajaya. Hari ni baru ni kan ada, saya rasa tak boleh cerita kot, kena classify lah. Minta maafkan saya. Baik. Saya rasa dia tulis mesej kat saya, jangan habaq kat orang. Hanya orang lah. Di satu tempat yang isteri saya kerja, habaq lah pula tadi kan, kacau. Tak apalah. Jadi isteri saya tadi pun duk terlibat dengan ni, duk ambil sebab bilangan dia pun makin. Tapi jangan takut, sebab dekat negara kita tadi kan keluar sidang media Kementerian Kesihatan dah buat keluar. Alhamdulillah, negara kita, negara-negara luar tabik ketika coronavirus berlaku di negara kita, alhamdulillah setakat tadi 4 hari bulan Mac hari ni lah, 4 Mac ada banyak kes dah di negara kita, tapi semuanya dapat kuarantin, ubat, baik, discharge balik rumah dah. Tak ada lagi yang maut di negara kita, alhamdulillah. Sebab tu negara-negara lain tabik serius daripada tabik, alhamdulillah. Jadi sebab berkat orang-orang semua doa dalam majlis, doa kunut dan sebagainya. Bagus. Okey, sambung cerita yang kedua. Tadi dah bagi cerita dah, maut mesti sampai. Cerita yang kedua, cerita ni berkisar tentang orang-orang yang mereka pandang maut ni hebat, duduk di mata mereka 24 jam. Saya tak pasti saya dah cerita kat sini ke tak, tentang Sayyidina Uwais Al-Qarni ketika dia sembang dengan anjing. Rasa dah dekat sini, tapi ulang pilah, tak ada masalah. Tajuk maut kan, dulu tajuk akhlak, ni tajuk maut, benda yang sama. Ketika ni dalam kitab mana? Cerita Sayyidina Uwais Al-Qarni bercakap dengan anjing. Anjing tak sembang pun dengan dia, tapi Sayyidina Uwais cakap dengan anjing tu. Kata-kata itu dirakamkan dalam kitab. Apa nama kitab dia? Kitab Rawdul Rayahin fi Hikayatil Salihin. Kitab dia nama Rawdul Rayahin, dalam membicarakan fi hikayat as-salihin, cerita tentang orang-orang soleh. Jadi Sayyidina Uwais Al-Qarni dalam kitab ni sedang mencari makanan di kawasan sampah, mana tong sampah besar lah nah. Bukan, saya ulang sekali lagi, bukan saya suruh tuan-tuan cari makanan dekat tong sampah. Wallahi saya tak ada niat macam tu. Saya nak habaq kata, begitu biasa, luar biasanya hidup Sayyidina Uwais Al-Qarni, sehingga nak cari makan pun untuk nak bagi kepada orang susah hanya di kawasan sampah sahaja. Sedih. Tapi siapa dia Sayyidina Uwais? Dengan elok-elok saya bagi tahu gelaran dia. Sayyidina Uwais Al-Qarni, Uwais alif waw yasin Uwais. Sayyidina Uwais Al-Qarni gelarannya Sayyidul Tabi'in, penghulu segala orang-orang dalam kategori tabi'in. Tuan-tuan tahu siapa yang kategori tabi'in? Antara yang masyhur yang saya yakin tuan-tuan kenal. Siapa dia? Imam Malik. Tuan-tuan kenal Imam Malik punya nama? Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki. Hak ni Maulana ni kira digelar sebagai Imam Darul Hijrah,
Imam yang duduk di Madinah tak keluar-keluar daripada Madinah sebab cintakan Nabi, tak mau tinggal Nabi. Penghulu kepada orang tabi'in, Sayyidina Uwais Al-Qarni. Tu